Waalaikumsalam. Tembok sepanjang hari pun kekal wangi. Mestilah sebab ada Daya. Kemewahan raya dengan Daya. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 April 2024 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak bercadang untuk membuat majlis sambutan Aidilfitri di kediaman rasminya di Seri Perdana tahun ini. Sebaliknya, beliau hanya mahu mengikuti sambutan anjuran kementerian di negeri-negeri. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana. Ingatlah bahawa dalam Ramadan ini mengetuk pintu hati kita, dhamir kita, conscience kita beramai di sana. Masuk keluarga jauh kita, anak-anak di kampung kita yang tidak mendapat kemudahan keselesaan. Jadi kalau belanja, jimatkan, kirimlah kepada mereka yang lain. Ya, sebab itu saya dah putus untuk sambutan Aidilfitri, saya tidak buat majlis besaran di Seri Perdana. Ya, saya akan ikut beberapa sambutan yang dibuat di negeri oleh kementerian-kementerian. Seperti mana Ramadan. Ya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan hari ini. Sementara itu, Anwar menempelak tindakan segelintir ahli Parlimen Pembangkang yang mempertikaikan usaha kerajaan melaksanakan perubahan termasuk dalam penyasaran subsidi serta skim pencen. Ada ahli Parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pencen, kita tahu, tapi tak boleh kerana ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji puluh ribu dengan allowance masih B40. Dia ni cakap dari benua mana? Tapi hal ini ada pengaruhnya. Kerana mereka ada kekuatan dan ada sikap walak, cakap bohong bagaimanapun. Ya. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan Perlembagaan Bersatu. Perkara tersebut disahkan oleh Ketua Armada Parti itu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Sehubungan itu, katanya dalam satu kenyataan, langkah terus bersatu adalah mengosongkan 6 kerusi parlimen supaya pilihan raya kecil PRK dapat diadakan. Beliau turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang bertarikh 1 April 2024. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti itu bagi melucutkan keahlian parti bagi wakil rakyat yang menyokong mana-mana pihak bertentangan dengan parti. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Bersatu iaitu Razali Idris memberi amaran kepada 6 ahli Parlimen Bersatu yang berpaling tadah supaya jangan melarikan diri. Berita seterusnya, UMNO Selangor tampil menafikan dakwaan dibuat Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kenyataan Tengku Zafrul disifatkan sangkaan dan tuduhan liar dibuat Zafrul kepada UMNO Selangor adalah tidak benar sama sekali. Ketua Penerangan UMNO Negeri Muhammad Zaidi Mat Zain berkata dia terkejut dengan pengumuman peletakan jawatan Tengku Zafrul yang dibuat melalui media sosial. Pengulas lanjut Muhammad Zaidi berkata Tengku Zafrul sepatutnya berbincang dengan pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omardin terlebih dahulu. Katanya masalah dalaman UMNO Selangor boleh diselesaikan melalui meja rundingan dan perbincangan. Semalam, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu antara lain mendakwa perancangan kebangkitan parti itu di Selangor sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Mengulas lanjut, Muhammad Zaidi berkata, Zafrul tidak wajar membuat tuduhan melulu tanpa mendapatkan maklumat tepat. Malah katanya tuduhan kononnya perancangan UMNO Selangor tidak sehaluan dengan pusat adalah sesuatu yang amat meleset dan jauh daripada kebenaran. Tambah Muhammad Zaidi, Tengku Zafrul juga jarang menghadirkan diri ke mesyuarat UMNO Selangor bagi membolehkannya menyuarakan bantahan. Ketua Pemuda MCA Selangor Tan Jie Sen membidas pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Ia berikutan pengumuman Zahid bahawa BN tidak akan bertanding di kerusi Dun Kuala Kubu baru di Selangor.
Tan berkata keputusan Zahid itu dibuat tanpa berunding dengan rakan-rakan sekutu BN. Tan berkata ini menunjukkan sikap angkuh dan kurang hormat Zahid terhadap parti bersekutu. Oleh itu, dia mencadangkan supaya MCA bertanding secara bebas pada PRK Kuala Kubu Baru dengan tujuan untuk menang dan seterusnya menjadi pembangkang di Dun Selangor. Tan seterusnya mengetengahkan pelbagai isu, mengkritik ahli Parlimen DAP dan adun mereka kerana didakwa gagal mempertahankan kepentingan masyarakat Cina. Tan juga meluahkan harapannya agar kepimpinan pusat MCA mengambil bahagian secara aktif dan bertanding dalam mana-mana pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri yang akan datang. Kerusi Kuala Kubu Baru kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong dari DAP yang meninggal dunia pada 21 Mac lalu akibat kanser. Pada 22 Mac lalu, Ahmad Zahid mengumumkan BN tidak akan bertanding merebut kerusi berkenaan dan sebaliknya akan menyokong calon yang diletakkan Kerajaan Perpaduan. Kita ke perkembangan berikutnya. Satu lagi cawangan kedai serbaneka KK Mart menjadi sasaran keganasan. Kali ini ia berlaku di Jalan Satok, Kuching, Sarawak. Ia berlaku sehari selepas kejadian serangan sama menggunakan molotov koktail dilaporkan. Memetik kenyataan Ketua Polis Daerah Kuching, Ashmon Bajah yang mengesahkan kejadian, serangan tersebut berlaku pada Ahad malam. Ketika ini, kata Ashmon, siasatan lanjut sedang dijalankan. Akibat kejadian itu, kotak berisi minuman yang diletakkan di 5 kaki di hadapan kedai itu terbakar. Menurut Ashmon, kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Kesisaan kerana khianat dengan api atau bahan letupan dengan niat mendatangkan kerosakan. Pada Sabtu lalu, KK Mart di Kuantan menjadi mangsa kedua serangan bom buatan sendiri itu. Ia menyusuli serangan pertama yang direkodkan di Bidor Perak pada 26 Mac lalu. Setakat ini tiada seorang pun pelaku yang dikenal pasti. Pengerusi DAP Lim Kuan Eng menggesa Majlis Keselamatan Negara MKN bersidang berhubung isu berkaitan KK Mart. Ini susulan serangan ketiga ke atas cawangan kedai serbaneka itu 2 hari lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, Lim berkata MKN perlu mengambil langkah segera bagi mengelakkan sebarang anasir yang mampu menggugat keamanan dan keharmonian masyarakat. Kata Lim, campur tangan kerajaan persekutuan perlu bagi mengurangkan ketegangan yang semakin meningkat. Menurut Lim, insiden terbaru serangan bom di Sarawak membimbangkan kerana negeri itu dianggap paling harmoni antara agama. Kata ahli Parlimen Bagan itu, ini membuktikan tiada lagi tempat selamat di Malaysia daripada serangan ke atas KK Mart. Lim juga mengkritik tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang tetap menggesa KK Mart diboikot. Ia walaupun selepas Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar isu tersebut diserahkan kepada pihak berkuasa. Untuk rekod 3 insiden serangan bom petrol berlaku di kedai KK Mart dan yang terbaru di Kuching, Sarawak pada Ahad. Selepas KK Mart, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh kini mengajak orang ramai memboikot produk Alif Shukri pula. Ia susulan tindakan Alif yang mengeluarkan video lagu raya yang keterlaluan. Seluruh rakyat Malaysia, saya mohon, kalau KK Mart, kita boleh boikot KK Mart. Kali ini kita kena berikan pengajaran yang keras. Pertama, kita mohon pihak kementerian untuk delete dan juga tarik balik semua video-video yang telah dikeluarkan. Yang kedua, tindakan yang keras iaitu tindakan undang-undang perlu diambil. Dan yang ketiga, saya kata inilah bagaimana kita minta untuk semua rakyat Malaysia boikot KK Mart atas tidak menjaga sensitiviti umat Islam di negara ni. Sama juga kita minta seluruh umat Islam untuk kita bagi pengajaran yang keras. Kita boikot segala produk yang dikeluarkan oleh Dato' Alif ni. Cukuplah. Cukuplah. Ini bukan soal kamu nak jadikan kreasi konten ataupun konten yang di luar kotak. Ini adalah konten yang tak ada otak, Dato' Alif. Alif Shukri sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila melancarkan klip video lagu raya yang mengundang pelbagai reaksi negatif daripada orang ramai. Alif semalam tampil memohon maaf dan memadam klip video berkenaan di media sosialnya. Dia juga menjelaskan video tersebut bukan lagu sempena Aidilfitri tahun ini tetapi hanya gurauan sempena April Fool's semalam. Sebenarnya lagu raya saya tahun ni tak ada pun. Saya sahaja sakat korang semua. Kepada mak dan juga isteri saya, jangan marah ya. Kepada korang semua,
April Fool. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimila Nur Azlan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.